Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kita ke Allah Taala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup yang masih Allah Taala beri. Syukur kita hidup dalam keadaan Islam. Yang kita dah Islam sejak pada kecil lagi, yang bila mak ayah kita Islam ataupun salah seorang daripadanya Islam, maka jadi Islamlah kita. Syukur juga banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita boleh hadir ke masjid, ke surau dan dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dan Allah Ta'ala masih berikan keupayaan untuk kita memahami ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita, yang dengan itu dapat kita membenarkan semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita membenarkan apa saja ajaran yang dibawanya itulah dikatakan iman. Syukur banyak-banyak kita hidup dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan dijadikan kita pula begitu mudah untuk boleh patuh taat perintahnya, meninggalkan larangannya, dan dijadikan kita pula dalam keadaan sihat, lapang masa, yang dengan itu dapat kita hadir pula ke solat maghrib berjemaah di masjid ini. Dan insya-Allah malam ni kita nak mulakan kitab baru setelah kita khatamkan kitab Paku Iman. Kita nak baca sebuah kitab yang namanya Khulasah Sifat 20. Khulasah tu bahasa Arab. Terjemah mudahnya khulasah ni ringkasan lah. Ringkas-ringkas pun tuan-tuan tebal ni lah. Tu ringkas tu. Dikarang oleh Dr. Dal tu, Dr. Abdullah Abu Bakar bin Ismail bin Haji Ismail. Tuan-tuan nak tengok biar data dia, boleh lihat di bahagian akhir kitab tu, ujung sekali, muka surat layan akhir. Kita tengok sikit untuk lihat pengarang ni siapa. Sejarah pengajian pengarang Dr. Haji Abdullah Abu Bakar. Selalunya kita dengar doktor-doktor ni, selalu kita dengar doktor penin kan. Ni doktor tak penin, doktor yang menghilangkan penin, insya-Allah. Selalu doktor kita dengar zaman ni semua banyak doktor penin. Dia adalah lahir di kampung Petani, kampung Petai, di Johor pada tahun 76. Yang tu ditulis tahun siam tu 2019. 2519 tu siam. Saya tak pandai nak baca siam tu. Bar tu apa benda lah. Menerima pendidikan awal daripada ayahanda dia, Tuan Guru Haji Ismail rahimahullah taala, pondok Petai Johor ialah. Belajar kitab tua di pondok Katung daripada Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, kampung Katung rahimahullah taala, telah meninggal dunia, dan Tuan Guru Haji Abdul Basit Katung hafizahullah taala. Kemudian dia belajar di pondok Bendam Badam, masyhur pondok ni, daripada Tuan Guru Haji Abdullah Sarah. Saya pernah jumpa Tok Guru ni dan pernah belajar duduk beberapa malam dengan dia. Bin Idris bin Haji Ismail Al-Jarumi, tahun 91 hingga 94. Kemudian dia dapat Syahadah Sanawiyah Syar'iyah di Ma'had Al-Hidayah yang dikeluarkan tahun 95. Kemudian dapat Bakalarius, ini tulisan ejaan dengan cara Arab, maksudnya dapat ijazah sarjana muda kuliah dakwah Islamiah di Dimash, di Damsyik, Suria, bahagian pengajian Islam dan bahasa Arab tahun 96 sampai 2000. Kemudian dapat master di itu magister, memang ijazah Arab macam ni, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, memang mengaji kat Malaysia, orang Petani, orang Malaysia yang tak mengaji. Bahagian pengajian bahasa Arab tahun 2004. Kemudian dapat anugerah doktor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga, bahagian pengajian bahasa Arab.
Okey, jadi dia doktor antaranya buat tesis ni lah. Itu sikit dia biografi pengarang. Jadi insyaAllah kita nak baca kitab yang dia buat ni. Jarang ada doktor-doktor moden tulis berkenaan sifat 20. Kalau ada kutuk sifat 20 ada. Dan insyaAllah kita tengok kitab dia ni, tujuan dia tulis ringkasan ni ialah untuk memberi huraian yang lebih mudah. Serta pula dalam kitab dia diselitkan ada jawapan yang senang difahami insyaAllah untuk pengajian. Dari segi penggunaan kitab dia garang ni, antara matlamat dia ialah untuk digunakan pengajian di pondok-pondok, madrasah dan di masjid-masjid. Jadi antaranya masjid kita lah. Jadi pengarang pun masih hidup. Saya tak pernah jumpa pengarang ni, tapi kitab dia kita pakailah insyaAllah, pasal dengan apa yang kita baca dulu sama isi kandungannya. Bahkan kalau tuan-tuan pandai baca Jawi, sedap kita ni. Kalau yang saya amati dan saya lihat apa yang telah ditulis dan telah saya baca, best. Dia punya akal pun lebih kurang macam saya. Sama dari segi bentuk teknikal penyampaian apa, best. Tuan rajin baca pergi habis, semalam boleh habis tu kalau baca tu. Semalam boleh habis. Boleh. Nak kalau 1000 daya, tak nak satu dalih dia bagi. InsyaAllah kita nak gunakan kitab dia masih hidup. Macam mana pun untuk memulakan kitab ni malam ni, marilah kita baca Fatihah seorang sekali. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh para sahabat, begitu juga tabi'in dan tabi'in tabi'in, begitu juga semua ahli ulama, tutup guru kita yang daripada Rasulullah sampailah salah silah mereka tu kepada tutuan guru kita yang sampai kepada pengarang kitab ni. Yang dengan itu dia dapat menulis kitab ni, kita hadiahkan untuk mereka. Jadi khusus kepada pengarang kitab ni lah, walaupun dia masih hidup, hadiahkan juga pasal sah berhadiah amalan dan berdoa kan sesuatu pada orang masih hidup, masih sah. Jadi hadiahkan untuk dia, mudah-mudahan kekalkan hidayat taufik kepada dia dan juga kepada kita dengan berkat Fatihah ni insya-Allah. Dan dengan berkat Fatihah ni juga kita mohon pada Allah Taala mudah-mudahan boleh baca daripada awal hingga akhir. Macam mana kita berjaya baca Paku Iman tu awal hingga akhir. Kalau tak baca awal hingga akhir pun, sama ada saya pergi dulu atau tuan-tuan pergi dulu, mohon kita pada Allah Taala, harapnya mana yang kita terbaca, yang dibaca dan dapat dibicara, dapat dipaham, hal tu dapat mengukuhkan iman kita. Kalau yang dah kukuh dan mantap kan, kalau dah memang mantap. Kalau tak reti, dengan tu boleh reti. Kalau salah boleh dibetulkan. Harapan kita macam tu, insya-Allah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil al-muslimin wal muslimat, khususan li Syekh Musannif Dr. Abdullah Abu Bakar ibn Ismail, wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Baik, kita mulakan kitab ni dengan baca muka surat 1. Dia ada depan tu ada yang mukadimah daripada pengarang. Yang tu tuan-tuan baca sendirilah, saya tak bacakan untuk tuan-tuan. Tentang mukadimah pengarang tu sendiri. Jadi dia ada bismillah dah di awal tu. Jadi kita tengok muka surat 1 insya-Allah. Tang disebut mukadimah. Okay. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Ya, saudara sekalian, sebelum nak baca dan bagi penjelasan tentang kitab kita ni, sedikit nak sebut format perjalanan kitab. Kalau dulu kitab kita dengan saiz yang agak kecil, saya baca macam dululah. Maksudnya kita tengok satu-satu pula tu kitab tu, bahasa dia
ringkas pendek. Jadi kitab yang kita nak pakai ni saiz dia agak besar dan bahasa dia ada yang bahasa panjang menjela dan kadang-kadang huraian. Jadi saya nak buat format baru dari segi kaedah mengajar. Ada tempat mungkin saya tak baca satu-satu. Kalau baca pun mungkin saya bacakan dengan kelajuan 360 km sejam. Berdasarkan kapasiti kita pun dah khatam satu kitab. Jadi maksudnya kita bukan orang first level lah. Jadi kita bukan beginners. Kita dah nak jadi ke tahap profesional. Boleh kan? Faham saya cakap kan? InsyaAllah. Jadi tak faham tu tanya. Adalah amat digalakkan nanti. Pasal kitab pun Jawi bukan kitab Arab. Cuma kalau tuan-tuan agak perak dengan Jawi, tobat pergi ngaji Jawi elok sampai boleh baca Jawi. Pasal tak ada versi Rumi Very sorry, tak ada Jawi, tak ada hak Rumi. Jadi kalau tak kerti Jawi, tobat pergi ngaji Jawi elok bagi boleh baca Jawi. Kalau tak ada pun belilah satu, harga pun 9 juta ringgit. Simpanlah satu di rumah, kok ada orang boleh bermanfaat sikit poli-poli bahasa gitu tak. Jadi saya akan gunakan format macam tu. Cuma ada tempat yang memang penting nak tengok, nak lihat dengan ada huraian. Memang kita kena fokus di situlah. Khususnya ada tempat-tempat yang didatangkan soalan, khususnya ada beberapa kritikan tentang bab-bab sifat 20 ni yang dia jawab. Begitu juga yang kita cari jalan untuk jawab dan pertahankan apa yang sepatutnya kena jawab. Pasal memang kita belajar ni dengan belajar atas nama sifat 20 ni memang salah satu ilmu yang kalau sebut dengan umumnya, ini ialah antara ilmu yang memang Rasulullah ajar secara umumnya. Walaupun dia tak ajar dengan istilah yang spesifik sifat 20, tapi antara konten ajarannya adalah sifat 20. Sikit sebelum baca, dengan saya sebut format sekali lalu tadilah yang kata mungkin ada tempat yang saya akan lajukan khususnya untuk malam ni sebagai mukadimah. Kita akan lajukan saja insya-Allah setakat mana yang mungkin. Asal nak sebut ialah yang kita belajar ni adalah sifat 20 atas nama belajar ilmunya bab ketuhanan. Tak kita belajar dengan istilah tauhid uluhiyah, rububiyah, apa satu lagi tu? Asma wa sifat. Yang kalau ikut konten kita belajar sifat 20 ni, yang ni ialah antara yang Rasulullah ajar dengan isiannya, bukan dengan lafaznya dan angkanya. Macam mana kalau sikit saya buat bandingan, saya tanya tuan-tuan jawab betul tak betul. Rasulullah ajar tak tasawuf? Tuan jawab. Memang Rasulullah ajar ke lepas maghrib ni kita belajar tasawuf? Ada Rasulullah macam tu tak? Tak ada lah macam tu. Tak ada lah macam tu. Tak ada lah macam tu. Dengar saya sebut. Tak ada lah macam tu. Okey. Lagi kita bagi huraian sikit. Tanya soalan lagi. Rasulullah ajar tak ilmu fiqh? Ajar. Atas nama kita ngaji fiqh lah. Zuhur esok kita ngaji kitab fiqh. Ngaji pelajaran fiqh. Tak ada atas nama subjek yang tu. Tak ada. Ataupun nanti Rasulullah nak ajar Quran, kita belajar tajwid. Tak ada soal. Rasulullah ajar tajwid. Rasulullah ajar lah fiqh. Ajar tak tasawuf? Soal. Ajar tak sifat 20? Tampak lagi jawab tak betul. Fui, kasar ni pagi-pagi awal-awal ni. Pasal tu nak sebut konten ada, tapi atas nama subjek dan bilangan angka-angka memang tak ada. Satu ada persoalan nanti dia akan timbulkan. Kalau orang timbulkan benda-benda itu, kita soal dia balik. Rasulullah ada ajar tajwid. Nun mati jumpa mim, idgham ma'al ghunna. Nun mati jumpa nun, ikhfa. Nun mati jumpa apa? Saya sebut? Nun, idgham. Masih baik ada orang tegur. Ingat ke semua hanyut? Okey. Idgham ma'al ghunna. Nun mati jumpa ba. Nama ikhfa. Iklab. Ya ke ikhfa tadi. Okey. Ada Rasulullah ajar itu? Jangan tak tahu. Tak ada. Kalau jumpa hadis, apa tak jumpa? Betul kita duduk belajar tajwid tu? Tak bid'ah ke tu? Yang tisat. Dari segi atas nama subjek, atas nama bahas macam tu, memang tak ada. Tapi konten dia ada. Satulah ilmu tu sampai kat kita. Macam tu kat sifat 20. Atas nama Rasulullah ajar sifat 20. Wujud, qidam, baqa'. Memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Habis tu, konten dia ada. Konten ada. Macam tu juga dia ajar tasawuf. Dia tak ajar tasawuf sifat mahmudah, sifat mazmumah.
tapi dia ajar ikhlas. Dia ajar tawadhu. Dia ajar wara'. Dia ajar yang ni tak boleh takabur, tak boleh hasad. Ajar. Dia ajar baca Quran dengan betul, ajar. Tu. Dia ajar akidah yang betul, ajar. Dia ajar la ilaha illallah, ajar. Tak apa maksud la ilaha illallah tu, insya-Allah. Adanya huraian ke depan yang kalau ada orang petikai kan sifat dah peluang ambil mana. Tanya gitu je soalan. Kalau dia tak boleh jawab, macam bodoh. Agak-agak tuan-tuan tak lepas, forward kat saya. Okey. Bagi dia jumpa orang besar sikit lah. Kau nak kelahi, kau tuan-tuan tak pandai nak jawab. Tapi janganlah forward dengan telefon masa duk mengajar. Sekali macam itulah. Bagilah munasabah sikit. Baik. Jadi kita akan baca dengan format lebih kurang gitu. Baik, kita nak masuk mukadimah ni. Mukadimah ni adalah sedikit pendahuluan yang sebut tentang kenapa belajar ilmu tauhid. Baik, kata dia mukadimatun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau terjemah tu dia mulakan kitab dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau sikit syarahkan tentang bismillah tu, kitab-kitab ulama kita yang kalau ikut atas amalan mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah dalam akidah dan amalan tepat macam mana, ikut Quran, ikut sunnah Nabi, memang kita nak mulakan sesuatu, kita diajar dengan memulakan sesuatu dengan bismillah. Quran mula-mula buka, mula-mula apa? Surah apa mula-mula sekali? Fatihah mula-mula sekali apa? Bismillah. Jadi kita baca bismillah ni pasal apa? Iktidaan bil kitab. Kerana ikut dengan Al-Quran. Kita ittiba dengan apa yang ada dalam Quran. Begitu juga kalau tengok sabdaan Nabi pernah ke suruh memulakan satu dengan bismillah? Ada isyarat dalam sabdaannya, kata dia kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa ajzam. Setiap urusan yang baik yang ada maksud, yang dibenarkan, yang disuruh, yang dituntut dalam syarak, yang kalau tak dimulakan dengan bismillah, dia akan jadi kudung. Dia aqta, jadi kudung, wa ajzam, dan seolah-olah macam orang yang berpenyakit kusta. Isyarat pada kudung dan berpenyakit kusta tu maksudnya tak sempurna dan cacat. Dia taklah haram dan berdosa, tapi tak sempurna dan cacat macam mana orang tak ada tangan dan kaki. Mati ke? Tidak. Tapi kalau meminang anak tuan-tuan, okey tak? Terima tak? Fikir 3-4 kali lah kan. Kalau ada orang perempuan tangan kaki tak ada, nak buat, bagi tuan-tuan free buat isteri nak. Tak ada beban batu digalas, tak ada koja. Kita akan kata gitu. Jadi maksudnya tak perfect. Jadi amalan yang baik, yang sempurna, kalau tak mula bismillah, Rasulullah kata ibarat macam orang kudung. Jadi supaya tak jadi kudung, mulakan bismillah. Antara sebut ulama kenapa sebut bismillah, pasal dia ada istilah barakat. Mulakan sesuatu dengan mencontohi Nabi, mencontohi Quran, ikut ajaran Nabi, insya-Allah dapat berkat. Berkat maksud apa? Berkat dengan mana husul khair kesir. Apa dah? Hasil manfaat yang banyak. Hasil manfaat banyak macam mana? Baca sebaris, faham 10 baris. Belajar satu perkara tapi boleh pakai sampai mati. Itu dipanggil berkat. Berkat mana husul khair kasir. Hasil manfaat yang banyak. Jadi insya-Allah dengan dulu kita belajar, kita ahlu saja. Yang ni lagi tebal sikit, insya-Allah akan dapat khair yang lebih kasir. Boh pergi dengan bahasa lebih kasir tu. Yang lebih banyak. Mudah-mudahan begitu. Pula tu dia ikut disiplin untuk dapat banyak dengan ada keberkatan pasal dimulakan dengan bismillah. Baik, jadi dimulakan dengan bismillah, dan dia juga mulakan dengan alhamdulillah. Pasal apa? Juga kerana ikutkan Quran. Pasal Quran pun bismillah, alhamdulillah. Fatihah dengan bismillah, alhamdulillah dulu. Sabda Nabi pun ada dengan lafaz yang hampir sama dengan bismillah. Kata dia kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah. Ada lafaz dengan fihi bi alhamdulillah. Fahuwa aqta wa ajzam, dengan lafaz yang hampir sama. Atau kama qala, kata Rasulullah, kalau ada setiap benda yang memang maksud baik dan syarat tak dimulakan dengan alhamdulillah, juga dia akan jadi kudung dan cacat. Dengan bahasanya gitu, satu mulakan satu dengan bismillah, alhamdulillah. Okey. Nak syarah satu-satu agak banyak, sekadar nak sebut bismillah, alhamdulillah lah. Kenapa mulakan dengan bismillah dan alhamdulillah. Baik. Jadi kitab dia, kata dia mukadimah, hazi mukadimah, ini pendahuluan sikit yang sebut, yang dimulakan bismillah, alhamdulillah. Kalau kita perhatikan ayat tu,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik, siapa Allah ni? Rabbil Alamin. Allah adalah Tuhan sekalian alam. Dan sikit dia datangkan ayat Quran dengan nisbah apa dia yang sebut ni. Apa dia? Allah Ta'ala ni dia puji siapa? Allah Ta'ala Al-Qaili, yang berfirman, yang berkata, mudah bahasa terjemah macam tu. Apa firman dia? Bunyi macam ni sikit ayat Quran ni. Yang ni pun selalu dengar ayat Quran ni. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemah sekali lalu, maksudnya, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan ibadat kepadaku. Okey. Yang ni ayat Quran, tuan-tuan. Kita kalau tak ada skill nak faham ayat Quran, baca tu rasa macam mana? Biasa je tak? Tu kita punya sebab apa, kurangnya akal dan ilmu kita situ lah. Baca Melayu faham, tengok Arab terjemah macam tu lah, sama level lah. Macam mana pun sikit kita ambil bab ni, pasal nisbah kita baca kitab Baku Iman tu, kita dah lalu dah. Ayat ni dia datangkan untuk menunjukkan bahawasanya jin dan manusia Allah Ta'ala cipta satu, dan penciptaan jin dan manusia itu yang bila Allah Ta'ala dah cipta jin manusia, tak akan ada dah urusan lain yang paling wajar untuk kita buat selaku ataupun sebagai manusia yang telah dicipta dan dijadikan oleh Allah Ta'ala, yang asalnya kita tak ada, lepas tu dia bagi kita ada. Melainkan sewajarnya, sepatutnya kita ni apa kena buat? Takwa, ikutlah perintah dia. Pasal apa? Pasal dah kita kena jadi. Dah kita ni adalah Allah bagi jadi, dan dia kurniakan semua dengan anggota panca indera, nikmat, makan minum, harta benda, tempat tinggal, anak isteri. Bila dia bagi semua tu, apa kita nak buat? Orang yang tak berakal saja yang tidak akan membalas budi ini. Sikit kan bahasa gitu. Sikit kalau kita buat bandingan begini, katalah kita ada bekerja dengan satu orang, kerja pun mudah-mudah aja. Bos punya bagus, gaji dia bagi besar, kita tak minta pun dia bagi, makan minum dia bagi, tempat tinggal dia bagi, anak bini dia bagi, rumah dia bagi free. Tuan-tuan nak buat apa dekat bos macam ni? Jawab. Kalau bos tuan-tuan bagi macam ni, tuan-tuan silap sujud kat dia. Kau tak ada bos ni, tak tahulah aku. Tapi kat Allah Ta'ala berapa ramai manusia yang tak boleh sujud pada dia. Bagi ada akal sikit. Sikitlah dengan ada akal itu. Satu, kalau sikit dengan belajar akidah, sedikit yang pernah kita belajar dulu, walaupun kitab kita ni dengan terjemah tu dia mudah gitu saja. Lihat pada perkataan illa liya'budun tu, yang terjemahnya melainkan untuk mereka itu menyembah dan ibadat kepada aku. Baik, kita sikit semak bab akidah tu. Adakah Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia supaya Allah Ta'ala nak ambil faedah penciptaan itu, kita sembah Allah Ta'ala, kita jin, manusia dan jin ni, kita tu manusia lah, manusia ni, kita ni sembah Allah Ta'ala, jin sembah Allah Ta'ala. Dengan sebab kita sembah tu Allah Ta'ala, dia pun contoh bahasa gini, seronok lah pasal kita ni sembah dia, kenal jasa dia. Adakah macam tu? Adakah dia ambil faedah di atas dia cipta kita? Habis tu dia cipta kita buat apa? Dia cipta semata-mata dia nak cipta, limpah kurnia dia nak cipta. Bahkan kita boleh taat pun sebenarnya adalah di atas limpah kurnia dia dijadikan kita boleh taat. Baik, di atas makna akidah yang kita kena pernah belajar macam tu. Kalau tak pernah belajar pun tak tahu itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang istilahnya common knowledge dalam bab akidah, yang kita wajib i'tiqad Allah tidak akan ada apa-apa dia ambil manfaat di atas makhluk yang dicipta. Itu konsep ketuhanan yang mesti dipegang tu. Dia tidak akan ambil apa-apa manfaat, apa-apa faedah daripada makhluk yang dicipta. Tapi kalau baca ayat Quran tu sekali lalu, seolah-olah Allah ada ambil faedah dari sudut penciptaan, yang faedahnya adalah kerana, atau dia guna bahasa tu, untuk mereka manusia dan jin ni sembah dan ibadat kepada aku.
Atas syarahan ulama, kena faham macam ni. Perkataan untuk tu bukan dengan mana kekeranaan dah mengambil faedah, tapi untuk tu adalah nak menunjukkan perkara yang tak dapat tidak dan sepatutnya kena jadi begitu. Saya nak urai dengan bahasa macam tu rasanya. Dia lah perkara yang tak dapat tidak dan memang sepatutnya kena jadi macam tu. Jadi kalau ayat Quran tu apa maksud dia tu? Maksudnya tidaklah aku jadikan, aku ciptakan jin dan manusia melainkan setelah tercipta, setelah terjadinya, sepatutnya, sayugianya, memang tak dapat tidak. Manusia dan jin mestilah, sewajarnya lah, tak dapat tidaklah, mestilah sembah Allah Ta'ala dan mengabdikan diri, patuh, taat sungguh kepadanya. Itu maksud dia. Jadi ayat Quran tu kalau kita tengok dalam konteks bahasa Arab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lam tu saya advance dengan sikit tu, tuan-tuan tak faham pun dengar je lah. Pasal kita ngaji ni level 2, tahap kitab kedua. Jadi saya syarah tu advance sikit lah. Nak tunjuk kat tuan-tuan bahawasanya mengaji ni dia ada level. Kalau level pertama syarah bla 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 gitu. Bila level kedua, tuan-tuan kena perhati sikit bahasa kitab, kena advance sikit istilah. Dan kalau boleh sambil-sambil tu jenguk-jenguk bahasa Arab, dah ambil sikit. Pasal Quran Arab, hadis Nabi Arab. Takkan sempurna faham, melainkan faham kaedah-kaedah Arab dan disiplin bahasa Arab. Asal saya nak sebut ialah illa liya'budun, yang lam pada liya'budun tu asalnya kalau kita belajar ilmu nahu dipanggil lamu ta'lil ataupun lamu kai. Bila lamu kai, lamu ta'lil, dia akan dengan makna kekeranaan, kerana, supaya, untuk, seolah-olah penciptaan jin dan manusia itu Allah Ta'ala cipta adalah berkerana dan nak ambil manfaat. Sedangkan kekeranaan pada Allah Ta'ala dengan sebab mencipta dan membuat satu, dia ambil manfaat, dan kekeranaan di situ adalah mustahil pada diri dia. Pasal dia dah sempurna, dia tak akan ambil manfaat. Habis itu lam pada liya'budun tu yang diterjemahkan untuk tu, adakah dengan makna kerana ataupun supaya ataupun di atas mengambil faedah? Tentulah jawapannya tidak. Baik, kalau lam tu atas makna ta'lil, mesti makna macam tu. Betul, lam ni di atas mustahil makna begitu. Lam ni dipanggil lam apa? Atas kaedah ulama-ulama tauhid mengatakan mustahilnya Allah Ta'ala ambil faedah di atas penciptaan sesuatu, maka lam itu mengikut kaedah ulama nahunya, jaga berakidah jangan silap. Dia kata lam itu adalah bukan lamul kai, lamul ta'lil, tapi lam tu dipanggil lam sayrurah ataupun lamul aqibah. Tuan-tuan boleh telan mana tu, telan lah. Ataupun dipanggil lamul hikmah. Lam tu dipanggil lam hikmah, lam sayrurah, ataupun dipanggil lamul aqibah. Tuan-tuan ambil mana-mana satu bahasa tu. Baik, apa dia lam sayrurah? Terjemah mudah, lam sayrurah dengan makna lam jadi. Ambil bahasa dia tu. Lamul hikmah, lam hikmah, lam rahsia penciptaan. Dua. Ataupun lam tu dipanggil lamul akibah, lam akibat ataupun akibat, bahasa mudah akibat. Lam yang dengan makna setelah jadi sesuatu, apa hasilnya? Apa hasil lagi? Bukan apa hasil tu, tak apa cantik bahasa tu. Setelah tercipta, apa sepatutnya dan sayugianya, tanggungjawab yang dibuat. Okey. Jadi atas makna tiga ni, tengok makna dia macam mana. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan atas makna sayrurah, jadi. Dia akan bermakna macam ni. Dah manusia tu kena jadi, jadilah manusia, tak dapat tidak. Mestilah mengabdikan diri, mestilah illa liya'budun, mengabdikan diri dan beribadat kepadaku. Satu. Atau makna hikmah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan hikmah penciptaan, mengabdikan diri kepada aku. Dua. Ataupun dengan makna lamul akibah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan dah terjadinya dia, dah kena jadi, nak buat apa? Abdikan dirilah pada Allah Ta'ala. Pasal kau jadi pun bukan kau pernah minta, tapi Allah Ta'ala nak bagi hang kena jadi. Dia tak suruh pun kalau ikut sepatutnya macam mana? Macam dia bos tadi lah. Walaupun dia tak suruh kita, tabik dia, hormat dia, di atas apa dia beri kat kita yang kita tak pernah minta, tapi dia bagi macam-macam. Sepatutnya, akibatnya, setelah dia buat jasa kat kita, macam mana? Orang berbudi kita bahasa.
Ni Allah mencipta kita, takkan tak ada bahasa apa kau nak beri ke dia. Sikit dengan bahasa kita. Itulah makna akidah yang mula-mula yang dia nak isyarat kat kita, dan dia nak fokus nanti ke depan pada perkataan liyak budun. Kalau ambil sikit bahasa tu, saya nak syarah tuan-tuan, saya nak syarah